Okey, sambungan 6.3, reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Masih lagi 6.3.1, reaksi dalam negeri, tapi kali ini kita akan tengok reaksi Sabah dan Sarawak. Okey, ini dia, kita masih di sini, reaksi dalam negeri. Okey, selepas kita telah bincang reaksi dalam negeri berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura dan Brunei tempoh hari ini kita fokus kepada Sabah dan Sarawak sahaja. Okey, ini ya dalam EGSM murid-murid. Okey, reaksi Sarawak dan Sabah. Okey, kita tengok reaksi segera ataupun spontan kedua-dua negeri ini adalah mereka menolak cadangan pembentukan Malaysia. Okey, ini adalah kerana mereka sudah lama berada di bawah pemerintahan British, iaitu Sabah selama 60 tahun dan Sarawak melebihi 1 abad. Okey, ini tambah. So, dengan itu, mereka ingin kekal di bawah pemerintahan British. Okey. Sebab mereka belum ada keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri dan peluang dalam politik mereka terhad sebelum ini. Okey, ini adalah reaksi segera. Okey, boleh ya? Kedua-dua negeri ini. Okey, sekarang kita tengok Sarawak. Sebelum cikgu bincang reaksi Sarawak, kita kaji dulu parti-parti politik di Sarawak. Ini ada di muka surat nombor 6 murid-murid. Okey. So, kita cuba tengok parti-parti di Sarawak. Okey, kita ini tarikh pembentukan boleh tambah. Okey, so kita tengok first one SUPP, iaitu Parti Bersatu Rakyat Sarawak, ditubuhkan pada Jun 1959. Okey, oleh Ong Ki Hui. Ini ahlinya, majoriti ahlinya orang Cina dan sebilangannya adalah orang Melayu. Okey. Second adalah Parti Panas, ditubuhkan pada April 1960, ataupun Parti Negara Sarawak oleh Dato' Bandar Abang Haji Mustafa dan ahlinya daripada orang Melayu. Okey. So, kedua-dua parti ini, SUP dan PANAS, okey, merupakan dua parti politik di Sarawak sebelum pengumuman Malaysia. Okey, pengumuman pembentukan Malaysia. Okey. Dan parti PANAS ini, okey, tambah, merupakan parti pertama di Borneo yang menyokong penubuhan Malaysia. Okey, so parti pertama di Borneo yang menyokong penubuhan Malaysia adalah PANAS. Okey. Kita tengok parti seterusnya, snap. Ataupun Parti Kebangsaan Sarawak pimpinan Stephen Kaloningkan yang ahlinya terdiri pada orang Iban, ditubuhkan pada April 1961. Okey, seterusnya Parti Berjasa ataupun Barisan Rakyat Jati Sarawak pimpinan Abdul Rahman Yaakob dan Abdul Taib Mahmud yang ditubuhkan pada Disember 1961. Okey, Parti Berjasa ini ahlinya berbilang kaum, tetapi majoriti ialah Melanau dan Melayu. Melanau dan Melayu. Okey, tambah dan sebilangan kecil orang Iban dan Bidayu. Okey, akhir sekali kita akan tengok dua parti lagi, iaitu Parti Pesaka ataupun Parti Pesaka Anak Sarawak pimpinan Temenggong juga Anak Bahrian yang ditubuhkan pada bulan Ogos 1962. Okey. Dan satu lagi parti SCA ataupun Sarawak Chinese Association pimpinan William Tan yang ditubuhkan pada Julai 1962. Yang kedua-dua parti ini dia punya ahli orang Cina. Okey, so ini adalah parti-parti politik di Sarawak, iaitu SUP, PANAS, SNEP, Berjasa, Pesaka, SCA. Okey, boleh ya? Okey, kalau boleh kita balik lagi reaksi Sarawak tadi. Okey. So, parti politik di Sarawak pada awalnya menentang. Okey, semua menentang sebab apa? Sebab menginginkan kemerdekaan terlebih dahulu. Okey. Tapi akhirnya parti politik di Sarawak menyokong kecuali SUP. Okey, kecuali SUPP. Okey. Dan pada Oktober 1962, semua parti politik kecuali SUPP, iaitu PANAS, SNEP,
Berjasa, SCA dan Pesakah telah bergabung. Mereka semua gabung membentuk satu parti yang bernama Parti Perikatan Sarawak. Okay. So, Parti Perikatan Sarawak ini berjuang ke arah menyokong Sarawak untuk menyertai Malaysia dan mereka ini berusaha menyekat pengaruh SUPP. So, itu adalah reaksi Sarawak. Daripada awalnya menentang, akhirnya menyokong apabila mereka gabung untuk bentuk Parti Perikatan Sarawak. Okey, boleh? Kalau boleh sekarang kita beralih kepada Sabah. Okey, kita kaji parti-parti politik di Sabah dulu. Okey, sebelum kita pergi reaksinya. Okey, so tambah ini, parti politik di Sabah ni lahir bertujuan untuk mengemukakan pandangan dan satu lagi mendapatkan sokongan tentang gagasan Malaysia. Ini sewaktu Tunku Abdul Rahman mengumumkan gagasan Malaysia. So lahirlah parti politik ini untuk mengemukakan cadangan dan mendapatkan sokongan. Okey, parti-parti politik di Sabah. Okay, kita ada UMKO, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Katazan Bersatu oleh Donald Stephen pada bulan Ogos 1961. Selepas tu kita ada USNO. USNO iaitu Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu oleh Datu Mustafa Datu Harum yang mewakili orang Islam di Sabah yang ditubuhkan pada Disember 1961. Okay, seterusnya kita ada parti orang dusun dan Katazan iaitu Parti Pasok Momugun, pimpinan GS Sundan. Okay, yang ditubuhkan pada bulan Jun 1962. Okay. Selepas itu kita ada dua parti lagi yang mendapat sokongan orang Cina iaitu Parti Bersatu pimpinan Koo Siak Chew dan satu lagi Parti Demokratik pimpinan Peter Ching. Okay, so inilah parti-parti yang ada di Sabah. UMKO, USNO, Parti Pasok Momugun, Parti Bersatu, Parti Demokratik. Okay, selepas ini kita tengok reaksi Sabah. Okay, Sabah. Seperti murid-murid tambah isi tadi ni, parti politik Sabah iaitu UMKO, USNO, Parti Pasok Momugun, Parti Bersatu dan Parti Demokratik ditubuhkan untuk mengemukakan pandangan dan mendapatkan sokongan tentang gagasan Malaysia. Okay. So, seperti Sarawak, kelima-lima parti ini telah bersatu untuk membentuk parti ini, iaitu Parti Perikatan Sabah pada September 1961 untuk menyokong penyertaan Sabah dalam Malaysia, sama seperti Sarawak. Okay, kalau parti di Sarawak kita ada Parti Perikatan Sarawak, di Sabah kita ada Parti Perikatan Sabah. Okay, dan Parti Perikatan Sabah ini telah mengemukakan tuntutan. Okay, tuntutan ini mengandungi 20 syarat yang dikenali sebagai perkara 20. Okay. Untuk dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia yang baru, okay, bagi melindungi hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak, okay, kalau mereka menyertai Malaysia. Okay. So sekarang kita akan bincang lebih detail apa yang dimaksudkan dengan perkara 20. Okay. Okay, itu ada dalam soalan 2, easy as anda. Okay. Jelaskan perkara 20. Okey. So, perkara 20 ini adalah tuntutan 20 syarat oleh Parti Perikatan Sabah. Okey, yang mengandungi 20 perkara. Okey. Tambah ini, tuntutan ini kemudian juga diterima oleh Sarawak. Okey, Sarawak kemudian juga terima tuntutan ini. Okey. So, perkara 20 ini menyenaraikan tuntutan-tuntutan Sabah dan Sarawak. Okay. Untuk dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia yang baru oleh JAK. JAK is Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Maksudnya, JAK ini akan sediakan laporan. Laporan JAK ini akan memuatkan tuntutan-tuntutan tersebut. Dan tuntutan-tuntutan itu akan menjadi asas kepada pembentukan Perlembagaan Malaysia yang baru.
Okey. Dan tuntutan ini sangat penting sebab dia dapat melindungi hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah. Okey. Dan dia menjadi asas pembahagian kuasa. Okey, tambahnya asas pembahagian kuasa iaitu terdapat sedikit perbezaan pembahagian kuasa bagi Sarawak dan Sabah dengan negeri-negeri Semenanjung yang dikenali sebagai hak wilayah asingan. Okey, boleh nampak kah? Okay, cikgu besarkan untuk kamu. Okay. Okey. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey, tuntutan ini menjadi asas pembahagian kuasa. Okey, tambah ini iaitu terdapat sedikit perbezaan pembahagian kuasa bagi Sarawak dan Sabah dengan negeri-negeri Semenanjung yang dikenali sebagai hak wilayah asingan. Okey. So antara perkara yang disentuh dalam hak wilayah asingan termasuklah perkara ini. Okey, satu, berkaitan dengan kedudukan istimewa penduduk asal negeri dan hal immigration. Okey, so ada sedikit perbezaan. Kalau kita tengok keadaan sekarang, contohnya hal immigration ni, kalau orang-orang di Semenanjung nak masuk Sabah dan Sarawak, mereka kena ada pas masuk. Okay. Tapi kalau bagi Sarawak, rakyat Sarawak dan Sabah nak pergi Semenanjung, tak perlu kan? Itulah hak wilayah asingan. Okay, ini contoh. Okay, ini first one. Kedudukan istimewa penduduk asal negeri dan hal immigration. Okay, dua, mungkin murid-murid beringat kerakyatan. Okay, masih lagi K, kedudukan istimewa ni tadi. Okay, second, kerakyatan. Number 3, ketua negeri. K lagi. Okay, number 4, K, kewangan, peruntukan kewangan. Okay, seterusnya, pelajaran, bahasa kebangsaan dan agama Islam. Okay, so ini adalah contoh. Okay, contoh perkara yang terdapat dalam hak wilayah asing-asingan. Okay, maksudnya terdapat apa? Perbezaan sedikit. Okay. Sedikit perbezaan pembahagian kuasa bagi negeri Sabah Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung. Okay. Okay, itu berkaitan dengan perkara 20. Okay, sekarang kita tengok isu. Kita tengok isu. Okey, soalan nombor 6. Apakah reaksi parti-parti politik di Sarawak dan Sabah terhadap isu ini? Isu pembentukan Malaysia. Ini ada terdapat dalam buku teks kamu. Okey, kalau dia tanya isu, ini dia isu-isu. Okey, kita tengok parti politik. Semua parti politik kecuali Berjasa, isunya nak kemerdekaan terlebih dahulu. Okey. SUPP, okey. Isu mereka bimbang Sarawak dan Sabah akan dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sementara Bersaka Snack Ungkoh, okey. Mereka orang bukan Melayu dan kaum peribumi bimbang. Mereka akan hilang identiti dan dikuasai oleh orang Melayu. Ini kebimbangan parti-parti ini tentang pembentukan Malaysia, isunya. Dan mereka juga bimbang sumber ekonomi Sarawak dan Sabah akan dikuasai oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu sebagai kerajaan pusat. Ini isu-isu mereka lah sewaktu pembentukan Malaysia. Okay, akhirnya PANAS berjasa USNO membangkitkan isu tentang kemajuan ekonomi dan sosial. Okay, boleh kalau dia tanya isu. Okay, and the last. Soalan nombor 3. Mengapakah pemimpin dan rakyat Sarawak dan Sabah mulai menyokong pembentukan Malaysia menjelang akhir tahun 1961? Pada awalnya menentang, mengapa akhirnya? Okey, mulai menyokong. Ataupun apakah faktor yang menyebabkan perubahan sikap pemimpin dan rakyat Sarawak dan Sabah dalam menyokong pembentukan Malaysia? Okey, so di sini ada 3. Kita tengok usaha kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Kita tengok pemimpin di Tanah Melayu dan pemimpin di Sarawak dan Sabah. Okey, ada 3. Okey, kita tengok
Usaha kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu, mereka menjelaskan gagasan Malaysia. Okay. Dengan mempertimbangkan pandangan juga penduduk Sarawak dan Sabah. Okay. Pemimpin Tanah Melayu menunjukkan semangat perpaduan dan sikap toleransi. Okay, contoh pemimpinnya Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Viting Sambantan, Tun Tan Siew Sing. Okay, sementara pemimpin Sarawak dan Sabah memaparkan kerjasama. Okay, pemimpin-pemimpin Datuk Mustafa Datuk Harun Temenggong juga Dono Stephen Ong Ki Hui dan Stephen Kalong Ningkang. Okay, so itu sahaja secara keseluruhan yang kita telah bincang reaksi Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan Malaysia. Okay, so apa yang murid-murid belajar hari ini? Berkaitan dengan reaksi Sabah dan Sarawak. Okay, ini reaksi spontan, mereka menolak sebabnya. Okay, lepas tu kita pergi reaksi Sarawak. Sebelum kita pergi Sarawak, kita tengok parti Sarawak dulu. Okay, kita tengok parti Sabah, baru kita tengok reaksi Sabah. Okay, kita belajar juga perkara 20. Okay, isu dan mengapa berlaku perubahan sikap. Okay, daripada tak sokong, menyokong pula. Okay, itu sahaja tentang reaksi dalam negeri. Okay, setakat ini, jumpa lagi sesi yang seterusnya.